Surah Al-Baqarah tu ayat ke ayat yang last itu ayat 84. Ke ayat yang ke-84. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum. Thumma aqrartum wa antum tashhadun. Wa idh akhadna mitsaqakum, dan ingatlah ketika mana akhadna mitsaqakum, kami mengambil janji dengan kamu, janji yang kukuh. Apa dia? La tasfikuna dima'akum. Khabar situ dengan makna nahi lah. Khabar dengan makna larang. Itu jangannya kamu, asalnya dengan mana kamu tidak menumpahkan darah pokok kamu sendiri. Sesama pokok kamu. Satu sama lain tidak menumpahkan darah satu sama lain. Dengan yang lain. Jadi sini khabar. La tasfikuna ni sini adalah jumlah khabar. Ya, jumlah khabar bukan bentuk insyaiyah, bentuk nahi lah sini, bukan bentuk larang. Maka sini kita panggil istilahnya khabar dengan makna nahi. Cerita tapi maksud dia adalah larang. Dia adalah cerita, tapi cerita sini makna larang. Seolah-olah satu bentuk cerita, perkhabaran. Nak beritahu perkhabaran, kamu tidak menumpahkan darah. Tapi maksudnya, jangan kamu menumpahkan darah. Jangan kamu menumpahkan darah, yakni ba'dukum ba'dah. Sebahagian kamu menumpah darah sebahagian yang lain. Itu mana? Jadi la tasfiku nas itu, la tasfiku ba'dukum ba'dah. Sebahagian kamu janganlah menumpah darah sebahagian yang lain. Itu cerita sininya cerita Yahudi lah. Cerita sini, cerita golongan Yahudi. Wala tukhrijuna anfusakum. Dan janganlah kamu, dan tidaknya patutnya kamu mengeluarkan sebahagian kamu min diyarikum, daripada rumah sebahagian kamu. Mana tidak bolehnya ada sebahagian kamu yang memperambak keluarnya sebahagian yang lain di kalangan kamu itu. Summa akrartum. Kemudian kamu ikrar akan perjanjian tersebut. Ikrar akan perjanjian tersebut, dan
kamu itu wa antum tashhadun, kamu itu bersaksi. Mana ikrar dan saksi. Kamu ikrar mana kamu mengaku, membuat perakuan akan perkara itu dalam keadaan kamu itu sebagai saksi akan kesahihan ikrar kamu, perjanjian kamu itu. Yang tak patutnya kamu menumpahkan darah dan juga memperambaknya sebahagian kamu keluar daripada rumah dia masing-masing. Soma antum, kemudiannya kamu, pokok Bani Israel, taqtuluna anfusakum. Haula sini pokok Bani Israel di zaman Nabi. Hak atas tadi, hak asas silanya, hukum perjanjian. Haulai, kemudian kamu sekarang ini pula, golongan-golongan yang ada sekarang ini, taqtuluna anfusakum. Boleh pulaknya kamu itu membuat pembunuhan sesama dengan kamu. Anfusakum, mana pembunuhan sesama dengan kamu sendiri. Mana sama-sama pokok Yahudi. Kamu duk bunuh. Wa tukhrijuna fariqan minkum, dan kamu mengeluarkan, memperambak keluarnya sebahagian daripada pokok kamu min diyarihim, daripada rumah mereka. Tazaharuna alaihim bil ismi wal udwan, yang mana kamu ni tazaharuna tata'awanuna, kamu saling tolong menolong nak melawannya mereka, bil ismi, dengan dosa, dengan cara buat dosa, wal udwan, dan juga cara buat permusuhan. Dosa situ dengan Allah Ta'ala, wal udwan situ dengan makna hak yang manusia. Mana ismi itu maknanya dosa yang bentuk hak Allah, udwan situ dosa yang mana hak ada kaitan dengan haknya manusia yang kamu buat naya pada orang lain. Wa iyatukum usara tufaduhum, padahalnya sekiranya mereka itu datang dalam keadaannya tawanan kepada kamu, tufaduhum, kamu sanggup pula tebus mereka. Nah, kamu sanggup pula nak menebus mereka. Wa huwa muharramun alaikum ikhrajuhum, yang mana padahalnya diharamkan ke atas kamu nak perambak mereka. Kamu sanggup pula tebus mereka. Kamu tebus mereka jika mereka itu datang sebagai tawanan, kamu nak tebus pula. Tapi kalau biasa-biasa ni pula, kamu nak perambak mereka ni keluar. Gitu pula. Afatu minuna bi ba'dil kitab, apakah kamu adakah patutnya kamu ni beriman dengan sebahagian daripada kitab? Yakni sebahagian daripada kitab tu menebus tawanan. Menebus tawanan tu berimanlah. Wa takfuruna bi ba'd, dan kamu sanggupnya kufur, menolaknya akan sebahagian yang lain, iaitu tentang bunuh. Bunuhan sesama kamu tu tak apa pula. Nak perambak orang keluar daripada kampung halaman tu boleh pula. Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya, dan tidak ada balas bagi siapa yang melakukan demikian itu di kalangan kamu, melainkan kehinaan fil hayatid dunya, masa kehidupan dunia ni Allah Taala bagi kehinaan dengan azab dah. Wa yaumal qiyamah, dan pada hari kiamat, yuraduna ila asyadil azab, dikembalikan mereka itu ke azab yang paling berat lagi yang mereka itu akan dapat. Wa mallahu bighafilin, dan tidaknya Allah Taala lalai leka akan apa yang kamu amalkan itu, yang selalu kamu duduk amalkan itu. Mereka ni sebenar kalinya ulaikal ladzina ishtarul hayatad dunya, sanggup menukar gantikan akhirat itu dengan kehidupan dunia. Sanggup tukar akhirat itu dengan kehidupan dunia. Karenanya mereka itu beranggapan kehidupan dunia lah menguntungkan mereka. Fala yukhafafu anhumul azab, maka tidak akan diringankan buat mereka tu azab, wala hum yunsarun, dan tidaknya mereka itu akan diberi tolongnya seksa. Habis itu, walaqad ataina Musal kitab wa qaffayna min ba'dihi bir rasul,
Dan benar-benarnya kami utuskan kepada Nabi Musa Alkitab. Alkitab sini mana Taurat. Wa kafaina, dan kami sertakan min ba'dihi, selepas daripada Musa itu, bir rasul-rasul yang lain. Wa ataina Isa bin Maryam al-bayyinat, dan kami berikan kepada Nabi Isa bin Maryam al-bayyinat, kitab dan juga mukjizat. Al-bayyinat sini penjelasan bentuk kitab dan juga mukjizat. Wa ayyadnahu, dan kami kuatkan dia itu bi ruhil qudus, dengan ruh yang suci, iaitu Jibril alaihi salam. Afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum, apakah patutnya setiap kali datangnya pada kamu rasul-rasul yang mana dia membawa perkara yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kamu, istakbartum, kamunya sombong nak terima kebenaran itu. Istakbartum anil haq, itu sombongnya kamu nak terima kebenaran itu. Fa fariqan kadzabtum, maka sebahagian yang kamu itu kamu dustakan, wa fariqan taqtulun, dan sebahagian itu kamu bunuh. Wa qalu, dan puak-puak kamu sama berkata, bila dalam bab ilmu tu mereka berkata qulubuna ghulf, hati-hati kami sudah tertutup. Hati-hati kami ini sudah tertutup. Bal la'anahumullah bi kufrihim, bahkan laknat Allah Taala sebenar kali yang kamu kata tu tutup, sebenar kali Allah Taala nak laknat kamu disebabkan perbuatan kufur yang bahkan Allah Taala nak melaknatnya mereka disebabkan kekufuran yang mereka itu lakukan. Faqalilan ma yu'minun, maka sedikit sangatnya yang mereka itu beriman. yakni sedikit sangatnya orang mukmin di kalangan mereka, ataupun sini dengan makna sedikitnya iman mereka. Dua mana? Sedikitnya orang yang beriman di kalangan mereka, so mana? Satu lagi, sedikitnya iman mereka. Ini seperti mana yang disebutkan dalam tafsir As-Sa'di. Sini nak beritahu, ada juga jenis manusia ni, bila kita ajar nak kata marilah kita belajar, kan? Marilah kita belajar. Maka dia kata otak dia benar dah, dia kata. Otak dia benar dah. Kalau bahasa Kelantan dia panggil benar. Benar ni maknanya otak tak boleh terima. Otak puk dah, otak tak boleh buat kerja. Tak boleh buat kerja apa? Buat kerja untuk agama lah. Kalau hak dunia boleh macam tua sampai tua pun tak apa. Nak galak, nak joget ke apa semua, nak disco mana pun boleh kalau tua pun. Kan? Tengok hak danduk tu hak tua-tua pun sanggup. Siap molek lagi dengan joget-joget kan. Molek-molek ada. Tapi kalau bab agama untuk menuntut ilmu ni, dia akan kata otak dia benar dah. Otak dia benar dah. Jadi lafaz sini lebih kurang lah. Cuma sini dia katanya, hati kami ni sudah terkatuk dah. Dan kita kadang-kadang dia kata, kita ni nak belajar ni, lidah pun dah kerah dah. Otak pun payah nak masuk dah, dia kata. Serupa yang maksud sini. Dan kata-kata dia ni sebenarnya kali dia tak sedar. Bahasanya di zaman Nabi SAW, sahabat-sahabat Nabi begitu ramainya yang tua-tua. Begitu ramainya yang tua-tua, dan yang tua ni lah yang terima Islam, dan yang tua-tua ni yang belajar agama, yang belajar Al-Quran ni, yang tua-tua ni lah juga. Yang hasil daripada anak-anak mereka yang muda-muda tu boleh terima Islam dengan molek. Boleh belajarnya Al-Quran. Yang tua-tua ni lah sebagai jasanya. Tiba-tiba kita yang tua-tua ni mudah saja tolak agama, tolaknya Al-Quran dengan cara kata kami sudah benar. Sebab tu Al-Quran ini kewajipan bagi kita semua kali belajar. Kita wajib belajar Al-Quran ni, kita wajib. Memahami Al-Quran itu adalah wajib bagi kita. Tidak ada alasan. Tidak ada alasan yang mana boleh kita kata tak apa tak ngaji. Kecuali kerana masalah takdir masa. Kerana tak sempat dengan masa. Tapi tak sempat dengan masa, masih lagi belajar. Tetapi masa tidak mengizinkan. Belajar setahun dua, contohnya belajar sehari dua, tiba-tiba mati. Itu lain lah. Mana tidak ajal lah. Ajal je yang menghalang dia. Kalau tak ajal, dia terus belajar juga. Dia teruskan belajar. Jadi jangan sama sekali kita meletakkan jenis adanya perkataan benar-benar gitu. Dengan benar-benar gini kita akan menyekat sebenar kali. Kita sudah tanam dalam otak fikiran kita, Al-Quran ini kita tak boleh belajar. Bila kita sekat gitu, maka seolah-olahnya
kita tidak mahu Al-Quran. Kalau tidak mahu Al-Quran, siap. Nyanyi kita esok. Sebab kita ni adalah jahil, akan jadinya kita ni orang yang jahil yang tidak boleh diajar. Orang yang bodoh yang tidak boleh diajar. Mana kalau dia ni orang yang pandai pula, yang boleh ditumpang lah maknanya. Mana orang lain boleh tumpangnya ilmu yang dia tahu. Dia pula jahil, tapi jahil dia tak nak. Jadi bila tak nak ni berat. Sebab tak nak ilmu langsung ni berat. Sebab dia akan jadi kategorinya lebih berat lagi macam Abu Jahal apa semua lagi berat dia. Macam seolah-olah gitu. Sebab Abu Jahal dengan jahil-jahil dia pun curi-curi dengar juga apa yang Nabi SAW dakwah tu. Walaupun Abu Jahal itu bukan nak kata baik, tapi dia dengar. Dengar ni boleh kira sikit daripada tak dengar langsung. Kalau kita ni tak dengar, alasan apa kita ni? Abu Jahal dengar juga, kita tak dengar langsung. Kita ni lebih baik daripada Abu Jahal ke ataupun lebih teruk daripada Abu Jahal? Abu Jahal ni dia dengar juga. Dengar juga ayat yang disampaikan pada dia walaupun dia tosir. Walaupun dia tolak, dia tak terima. Tapi kalau kita pula dengar pun tak nak ada, berat. Mana berat laginya daripada kategori yang seperti mana tadi. Dah lah kita tak kerti Arabnya. Mengaji pun tak naknya pula. Baca Quran pula mungkin tak kerti langsung juga pun. Maka lagilah berat kita ni. Baca Quran pun tak kerti. Isi makna pun tak kerti. Paling kurang kita tak pandai baca Quran sekalipun. Paling kurang kita bolehnya memahami makna Al-Quran ataupun boleh dengar orang yang faham itu sampaikan kepada kita. Sampai dah maksud. Tak apa dah. Sampai satu masa tu kita belajarlah perlahan. InsyaAllah habislah kita ngaji tu. Jangan kita kata qulubuna ghulf begini. Jangan. Ini kata-kata bagi orang yang ingkar. Dia hanya bagi alasan saja sebenarnya kali dia tidak mahu terima Al-Quran. Cuma dia kata saja nak bagi jawapan. Otak kami ni tak boleh terima dah, bodoh dah kita ni. Tapi kalau bab dunia, semua benda baru dia boleh cari. Benda baru dia boleh cari. Telefon tu kan tak reti pun dia boleh ajar juga. Boleh reti juga. Teknologi hak baru pun dia boleh reti. Tapi Al-Quran hak lama dah sampaikan ilmu ni kepada kita. Dan dia pun tahu kepentingan Al-Quran itu. Tiba-tiba dengan mudahnya dia tolak Al-Quran. Maka dia ni nak kalau kategori Islam jadi macam mana? Nak dibandingkan dengan orang kafir yang lain. Orang kafir yang lain kadang-kadang dia dengar juga orang baca Quran dan dia juga ada setengah-setengah orang kafir itu masuk Islam dengan adanya kajian-kajian sendiri, tengok Al-Quran dan sebagainya, terjemahan ke apa. Dan dengan asbab itu dia pun jadi berubah nak terima Islam pun ramai. Kita pula alasan apa? Alasan kerana kita ni anak orang Islam. Apa tak? Habis itu, walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqan lima ma'ahum. Dan tak kalanya datangnya kepada mereka kitab daripada Allah Ta'ala yang membenarkan akan apa yang bersama dengan mereka. Yakni Al-Quran. Yakni Al-Quran itu membenarkan kitab Taurat. Bukan menafikan kitab Taurat. Membenarkan kitab Taurat. Sepatut dia suka. Dia suka kerana ia membenarkan lagi. Ya betul, kitab Taurat itu mari daripada Allah Ta'ala juga. Bukan kita nak balas-balas pun. Bukan Allah Ta'ala nak buat balas-balas, puak-puak pun sini. Bahkan nak membenarkan kitab yang dibawa oleh mereka yang bersama dengan mereka itu. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladziina kafaru. Padahalnya mereka itu sebelum daripada datangnya Nabi ataupun sebelum daripada kedatangannya Al-Quran itu yastaftihuna 'ala alladziina kafaru. Mereka itu memohon pertolongan untuk mendapat kemenangan. Untuk mendapat kemenangan dengan diutuskan Nabi ataupun dengan adanya Al-Quran itu. Alal ladzina kafaru, untuk menentangnya orang-orang kafir itu. Falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih, maka tak kalanya datang kepada mereka apa yang mereka itu sudah sedia maklum tahu, kafaru bihi, mereka terus tolaknya, ingkar benda tu. Kafaru bihi mana terus serta-mertanya tolak. Sampai pada mereka benda yang mereka itu tahu, serta-mertanya mereka itu tolak. Fala'anatullah, maka laknat Allah Ta'ala lah yang akan dikenakan ke atas orang yang kafir sebegini. Bi'sa mashtaru bihi anfusahum an yakfuru bima anzalallahu baghyan an yunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi. Sangat buruknya yang mereka itu tukar gantikan diri mereka dengan mendapatnya iman itu. Menukar gantikan iman mereka itu dengan tebusnya diri mereka itu untuk mendapat dunia lah.
Ayyakfuru dengan mana mereka itu kufur dengan apa yang Allah Ta'ala turunkan, bagian kerana adanya hasad dengki, benci dan hasad dengki, ayyunazzilallahu min fadlihi, yang mana Allah Ta'ala menurunkan kelebihan kurniaan Allah Ta'ala itu kepada orang yang Allah Ta'ala khendaki. Min ibadihi, di kalangan hamba-hamba Allah Ta'ala yang terpilih. Faba'u bighadabin ala ghadab. Inilah maksud ghairil maghdubi alaihim. Maka mereka itu kembali dengan mendapatnya kemurkaan atas kemurkaan yang baru yang lain. Ke atas kemurkaan yang lama. Kemurkaan baru atas kemurkaan yang lama. Yakni bighadabin situ Taurat tidak aman. Nah, ala ghadab itu Quran pun tidak. Quran pun tidak aman ataupun diterbalikkan. Wal kafirina adzabun muhin, dan bagi orang kafir itu azab yang menghinakan mereka itu di dunia dan juga akhirat. Di dunia jika mereka itu Allah Taala nak segerakan azab pada mereka, dan kalau mereka itu tidak bertaubat maka di akhiratnya mereka itu pasti akan dikenakan azab yang sangat menghinakan mereka. Wa idza qila lahum aminu bima anzalallahu qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ahu wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum qul falima taqtuluna anbiya Allahi min qablu in kuntum mu'minin. Dan bila dikatakan kepada mereka aminu bima anzalallah, berimanlah dengan apa yang Allah Taala turunkan, yakni Al-Quran. Yakni Al-Quran yang ada sekarang ini, beriman teguhlah. Hendaklah kamu beriman teguhlah sekarang ini. Qalu, mereka berkata, nu'minu bima unzila alaina. Kami beriman dengan apa yang diturunkan ke atas kami. Dan itu saja maknanya. Alaina, ke atas kami sahaja. Wa yakfuruna bima wara'ahu, dan kami mengkufuri akan apa yang ada yang selain padanya. Wara'ahu di belakang dia sini maknanya selain pada Taurat. Wara'ahu dengan makna ghairat Taurat. Selain daripada kitab Taurat kami tolak. Selain pada kitab Taurat kami tidak beriman, kami hanya beriman dengan kitab Taurat saja. Wow, sini jawapan daripada Allah Taala. Wa huwal haqqu, padahal huwa itu makna Al-Quran. Padahal Al-Quran itu al-haqqu, benar. Benar. Musaddiqan lima ma'ahum, yang membenarkan akan apa yang ada bersama dengan mereka pun. Jadi apa yang jadi susah sangat nak terima Al-Quran? Padahal Al-Quran itu bukan menafikan dengan apa yang ada pada mereka, bahkan membenarkan apa yang ada bersama dengan mereka. Maka ini syubhah mereka nak terima Taurat saja. Ikut kami lah, kami nak terima Taurat saja. Mungkin Nabi Musa mari, maka kami nak terima yang Taurat saja, ya, lain pada itu kami tidak mahu terima. Maka jawab syubhah ini, qul, jawablah ya Muhammad kepada mereka, kalau begitunya falima taqtuluna anbiya Allah. Maka kenapa pokok kamu dulu ni bunuh nabi-nabi Allah? Kenapa pokok kamu ni dulu ni bunuh nabi-nabi Allah Taala min qabl, sebelum pada ni? In kuntum mu'minin, sekiranya kamu ni jadi orang yang beriman. Kalau orang yang beriman, mana dia bunuh nabi? Kalau bunuh nabi ni orang beriman, kau orang kafir. Itu mana? Walaqad ja'akum Musa bil bayyinati thumma attakhadtum min ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Dan benar-benar telah datangnya kepada kamu Nabi Musa bil bayyinah, dengan membawanya penjelasan, yakni mukjizat yang jelas. Thumma attakhadtumul ijla, kemudian kamu mengambilnya anak lembu, ilahan, yakni menjadi Tuhan. Ittakhadtumul ijla ilahan. Takdir dia adalah ilah. Maknanya maf'ul dia yang satu lagi itu terbuang. Mahzuf dia panggil. Yang mahzuf dia tu adalah ilahan. Min ba'dihi, yang setelah daripada pemergian Nabi Musa, masa tu sedang bermunajat dengan Allah Ta'ala untuk terimanya kitab Taurat. Yang cerita ni pun ada sebut sebelum pada ni. Wa antum zalimun, padahal yang kamu ini dalam keadaannya kamu itu orang yang zalim, buat syirik pada Allah Ta'ala, duduk sembah anak lembu. Duduk sembah anak lembu yang kamu sendiri buat. Ni pokok kamu lah. Tok nenek kamu dulu. Yang kamu duduk bangga-bangga ke itu, yang kamu tidak mahu terima yang Nabi Muhammad bawa. Jadi kenapa kamu tu sampai gininya keadaan kamu? Yang mana kamu itu bila Nabi Musa ada sekalipun, kamu sanggupnya mengambil anak lembu itu sebagai Tuhan. Wa in akhadna mitsaqakum, dan ingatlah
Akhadna kami sudah ambilnya mitsaqakum perjanjian yang kukuh dengan kamu. Yang mana kukuh tu tahap mana? Wa rafa'na fawqakumut tur, kami angkatnya di atas kepala kamu. Fawqa ru'usikum lah maknanya situ. Atasnya kamu, atas kepala kamu, at-tur iaitu Jabal Tur. Akak di atas kepala kamu itu Gunung Tur atas kepala. Tur Sina lah. Sambil berkata, sini ada takdirnya waqulna, dan kami kata sambil berkata, khudhu ma atainakum biquwwah. Hendaklah kamu pegang apa yang kami bagikan kepada kamu itu dengan kuat, dengan sungguh. Pegang sungguhlah dengan kitab Taurat yang Allah Taala sudah bagikan kepada kamu itu. Wasma'u, dan dengarlah. Dengar sini dengan makna dengar yang taat. Dengarlah dengan cara yang taat pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dengar yang tidak taat. Qalu, mereka berkata, sami'na wa asaina. Kami dengar, kami durhaka, kami tolak. Kami dengar dan kami tolak. Ini sama ada kata-kata mereka secara lidah mereka ataupun dari kata-kata hati mereka. Dan asaina situ boleh jadinya perkataan mereka ataupun amalan mereka, amalan ataupun hati mereka. Amalan perbuatan lah. Amal perbuatan mereka ataupun hati mereka. Dan boleh jadi juga dengan perkataan. Dan sinilah nak beritahu wa usyribu fi qulubihimul ajla bi kufrihim. Dan kamu sudah diserap masuknya ke dalam hati-hati kamu itu al-ajla, perasaan cinta kepada anak lembu. Cinta kepada anak lembu. Ini kita dah bahas dah sebelum pada ni kan. Cerita pasal lembu. Dan pokok kamu bila duduk sembah lembu tu, kamu jadi sayang kepada anak lembu. Sayang kepada lembu. Dia panggil telajak sayang. Bila kita sembah ni, ibadah ni yang pergi kepada hub. Mahabbah dia panggil. Pergi kepada cinta. Sebab tu bila kita berdoa, doa tu masalah sebenarnya kita pergi kepada ke arah cinta. Ibadah tu yang sebenarnya dia akan pergi ke arah cinta. Dan kerana cintalah kita ibadah, kerana cintalah kita minta doa kepada Allah Ta'ala secara tauhid. Dan kalau yang buat sebaliknya pun juga kerana cinta. Maka bila disembah tu anak lembu, patung anak lembu, maka cinta pada anak lembu tu ada. Cinta pada anak lembu tu ada. Dan sinilah disebutnya wa usyribu. Diserap ke dalam hati mereka. Mereka ni diserapkan ke dalam hati mereka al-ajla, lembu tu serap masuk dalam. Lembu tu masuk serap ke dalam hati. Dan lembu situ yang maksudnya sini, lembu kan dia masuk dalam hati. Perasaan dia tu mengagungkan lembu itu. Mendewa-dewakan lembu itu. Perasaan rasa hebatnya lembu itu. Cinta pada lembu itu. Khamaknya lembu itu. Berkatnya lembu itu. Yang memberi kesan ke dalam hati mereka. Ini semua sekali kerana melakukan benda kufur. Bila buat benda kufur, buat benda syirik pada Allah Ta'ala, syirik itu akan merosak ke dalam hati. Sebab itulah bila kita nampak benda-benda gini, kita kena cepat-cepat segeranya menyebut la ilaha illallah. Kita kena cepat-cepat sebut la ilaha illallah. Takutnya terserapnya kita ni dengan fahaman yang terkesan dengan benda tu. Macam hatu lah. Bila kita mari rasa takut pada hatu tu, cepat-cepatnya kita kena sebut la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah. Kerana takutnya marinya perasaan yang mana kebesaran terhadap hantu itu masuk menyerap ke dalam hati kita. Ini kerana kesnya kita kufur pada Allah Ta'ala, syirik pada Allah Ta'ala dalam bab takut ke apa. Dan boleh kerana cinta pada hantu tu telajak ke kerana. Jadi inilah yang kita kena jaga. Ini yang kita kena jaga daripada melakukan sebarang syirik, daripada melakukan sebarang amalan yang bukan mari daripada syariat Allah Ta'ala. Kalau kata kena jawab pada mereka, sama sangat buruknya, apa yang ya'murukum bihi imanukum. Iman kamu perintahkan ia pada kamu itu sangat buruk sungguhlah. In kuntum mu'min, sekiranya kamu ni beriman benar pada kitab Taurat,
maka beriman kepada kitab Taurat setara ni iman kamu sampai tahapnya kamu tu terkesan dengan cinta pada anak lembu, berat benar lah pokok kamu ni. Dan ini keadaan kamu dan sampainya sanggupnya kamu itu membunuh nabi-nabi terdahulu, iman jenis apa yang bunuhnya nabi-nabi kamu sendiri di kalangan Bani Israel sendiri. Dan sininya ada perkataan dia sebutnya sini wasma'. Hendaklah kamu dengar. Dengar sini yang mana dengar dengan maksud taat. Ati'u. Wasma'u situ dengan makna ati'u. Dan juga wasma'u dengan makna penerimaan hati. Dengar dengan penerimaan hati. Bukan dengar saja, dengar dengan penerimaan hati. Ini penting. Dan untuk benda gini kita tak ada amalan apa. Ada setengah orang itu dia ajarkan dia pakai serban kan. Dia kata pakai serban dia kena tutup telinga dia. Tutup telinga kiri dia. Supaya tak masuknya benda tak betul daripada arah telinga kiri dia. Maka dia buka telinga kanan dia. Supaya telinga kanan dia dapat masuk ilmu ke benda baik ke makin masuk. Kok telinga kiri dia tak masuk kerana dia tutup dengan serban. Yang molek lagi dia tutup mata dia sebelah lagi. Kan? Mu tutup pula mata kiri dia supaya mata dia tu tak tengok kebenaran kan. Biar nampak seputih mata. Barulah nampak jelas sikit macam Dajjal. Kan? Ini mesej Dajjal ni. Sebab tu orang Dajjal ni seperti mana disebut dalam hadis Nabi, Dajjalun. Sebelum marinya Dajjal yang sebenar, marinya Dajjal. Dan Dajjalun itu akan menyebarkan berita-berita palsu yang mari daripada Nabi tapi benda tu bukan mari daripada Nabi. Dia kata ini amalan Nabi tapi bukan amalan Nabi. Dia kata ini hadis Nabi tapi ini bukan daripada hadis Nabi. Okeylah, sampai sini saja dulu. Wallahu taala wallahu a'lam bissawab wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.